rasa hari ni semua saya nak sentuh sedikit je soal pengangguran belia ini supaya kita ada asas, dan untuk saya sendiri pun bila masuk parlimen 2 minggu lagi, tak sampai 2 minggu, dalam 10 hari lagi, salah satu isu pekerjaan ni kalau ada ruang kita akan bangkitkan jugalah. Jadi yang baru mengikuti Kota Damansara, Yusaini, apa khabar? Minta tolong share lagi untuk kita tarik lebih ramai untuk mendengar kupasan tengah hari ini. Jadi dalam isu pekerja ini saya nak merujuk kepada satu penulisan yang dibuat. Ini adalah academic paper yang telah diusahakan oleh Dr. Lee Hock On. Ini memang antara tokoh akademik yang sering memberi komentar berkaitan dengan pengangguran belia ataupun pekerjaan secara amnya, iaitu beliau merupakan senior fellow di Malaysia Studies Program Yusof Ishak Institute. Jadi dalam nak memahami isu pengangguran belia ni, saya nak letakkan 3 perkara untuk asas kepada mereka yang nak faham isu pekerjaan, pengangguran. Sebab kita bekerja, tapi kadang-kadang dalam kerangka pembuat dasar itu, kita tak faham apa sebenarnya masalah ataupun kaedah yang kita boleh ambil. Jadi dalam isu pekerjaan ni sebenarnya ada 3 kategori yang kita kena faham. Yang pertama, yang paling mudah adalah soal pengangguran. Kalau sebut pengangguran ataupun unemployment ni pun kita kena faham, ia bukannya maksudnya duduk rumah goyang kaki tak nak kerja. Unemployment atau pengangguran itu bermaksud dia nak bekerja, dia mencari kerja tapi dia tak dapat. Jadi ini tak termasuk yang orang dah retire ataupun yang dah mungkin tak nak bekerja ke apa. Ini adalah orang yang aktif ataupun memang mencari pekerjaan. Itu kategori pertama. Dan yang ini yang kita sering bagi tumpuan lah untuk memahami keadaan ekonomi. Yang kedua yang kita kena faham adalah soal kualiti kerja ataupun job quality. Yang ini ramai anak muda terkesan sebab dia akan komplain ataupun akan mengambil pandangan pekerjaannya, gajinya tak setimpal. Jadi yang ini kalau kualiti pekerjaan itu tidak munasabah, maka dia akan menimbulkan banyak juga masalah sebab pekerjaan ini juga terkait rapat dengan institusi pendidikan. Soal sama ada pendidikan tinggi ataupun pemilihan kerjaya itu. Jadi job quality is another category yang orang selalu ambil mudah. Dan yang ketiga adalah soal working poverty ataupun dia bekerja tetapi dia miskin. Maksudnya walaupun dia bekerja, pendapatannya tak cukup menampung kehidupan dia. So working poverty is another big issue, terutamanya di kalangan mereka yang tinggal di bandar. Jadi ini adalah asas soal pekerjaan itu sendiri. Jadi kalau nak membicarakan soal pekerjaan, kena faham ada 3 kategori supaya dalam isu contohnya kita nak menyelesaikan pengangguran, dia tak boleh bagi pekerja itu atau orang bekerja untuk pekerjaan yang tidak ada kualiti. Sebab benda ini dari segi gajinya mungkin tidak munasabah, dan kedua hasilnya tidak membantu menjana ekonomi. Yang kedua, kerangka kerja ini, saya memang isu kerja ni memang agak berat, tapi saya nak kupas sedikit supaya siapa yang ikut live hari ini ada sedikit pengisian, iaitu dalam soal pekerjaan pula ini, dia bergantung kepada beberapa perkara. Kenapa kita wujud dalam soal masalah pengangguran, perubahan dan sebagainya? Sebab untuk kehidupan sekarang ini kita ada 2 tekanan yang besar, iaitu satu dari segi teknologi. Bila berlaku penambahbaikan, teknologi ini bukan hanya handphone ataupun internet yang kita dapat baru-baru ini. Kalau ikut industri revolusi sebelum ini dan sebagainya, ianya mengambil kira teknologi secara keseluruhan. Jadi yang ini jadi ancaman kepada industri pekerjaan sebab perkara itu berubah. Dan yang kedua adalah soal pasaran tenaga kerja, iaitu kadang-kadang kaedah tenaga kerja, contohnya sekarang ini yang sering dibicarakan adalah soal gig economy, iaitu pekerjaan gig ini, iaitu mereka yang bekerja seperti dengan Grab, seperti dengan Foodpanda dan sebagainya, iaitu mereka menjadi sebahagian daripada pekerja dalam keadaan teknologi pengurusan sumber manusia itu berubah. Dan dianya ada ruang yang lebih baik untuk mereka yang berkemahiran, tetapi juga
Ianya mewujudkan soal ketidakketentuan iaitu uncertainty ataupun tidak kekal iaitu insecurity. Jadi sebagai satu yang saya nak sebut soal pekerja ini sebelum kita masuk soal yang lebih panas untuk kita faham, sebab keadaan PKP ini ataupun bila kita ada perintah kawalan pergerakan, ekonomi terhenti, kegiatan ekonomi terhenti ketika tempoh tersebut. Kemudian dengan harapan bila dibuka balik ekonomi, perkara itu akan berbalik kepada yang asal. Tetapi apa bacaan yang kita nampak sekarang ini, perkara itu tidak berlaku seperti yang diharapkan. Ada berapa banyak faktor, mungkin dari segi peranan kerajaan itu tidak cukup kuat untuk memulihkan ekonomi. Yang kedua, mungkin dari segi SOP itu mungkin mengekang daripada mereka untuk menjana balik pendapatan. Jadi yang ini antara punca-punca yang ekonomi tidak boleh kembali semula. Soal tourism, saya baca tadi komen yang berkaitan dengan industri pelancongan itu nak pulih balik memang susah, sebab apa yang berlaku dengan COVID ini dia terkesan secara langsung. Jadi untuk memahami pengangguran, kalau sesiapa pembuat dasar ataupun rakyat nak faham, pengangguran ni selalunya berpunca pada dua. Kalau kita terlalu jauh fikirkan perkara ini pun mungkin tidak ada penyelesaian, tetapi ada dua je yang selalunya menjadi punca kenapa berlakunya pengangguran. Iaitu yang pertama, keadaan ekonomi itu secara keseluruhan. Seperti yang saya sebut tadi, selepas PKP ini, apabila suasana ekonomi itu tidak sama seperti sebelum PKP, maka ruang pekerjaan itu agak susah untuk mereka dapat. Tetapi yang kedua, yang sebenarnya lebih penting, ataupun yang antara pihak-pihak swasta boleh bantu adalah soal ketidakpadanan tenaga kerja dengan tawaran pekerjaan ataupun apa yang kita boleh buat untuk menjana pendapatan. Jadi yang ini once dah faham, baru kita boleh address keadaan sekarang ni, sebab perkara yang terakhir yang saya kena stress out dalam isu pengangguran belia ni sebagai mukadimah dalam meneliti isu pekerjaan dalam perbicaraan yang lain. Gini saya tak nak sentuh terlalu banyak. Tetapi nak faham isu pengangguran belia, kebiasaan data yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik itu adalah merangkumi kadar pengangguran untuk keseluruhan rakyat. Walaupun angka sebagai contoh 5% yang diumumkan beberapa minggu lepas bagi bulan 4, iaitu rekod pengangguran yang tertinggi sejak tahun 1990, itu tak kira lagi kelompok kalangan belia. Untuk faham kelompok kalangan belia ini pula, kalau data yang diguna pakai, belia ini takrifan dalam pekerjaan adalah di bawah umur 25 tahun. Jadi dia ambil umur yang 24 tahun ke bawah lah. Apa yang berlaku? Walaupun angka sejarah kadar purata pengangguran itu nampak bawah kawalan, kebiasaannya, dan yang ini ada data-datanya, iaitu pengangguran belia ini jauh lebih tinggi daripada average pengangguran, average unemployment. Okey, apa yang berlaku? Sebagai contoh, untuk pengangguran belia, di peringkat secara global, secara keseluruhan, kadar pengangguran dalam dunia ini untuk golongan belia adalah sekitar 13%. Nampak tinggi, 13%. Manakala kalau berbanding dengan Asia Tenggara ataupun Asia Pasifik ini 12%. Malaysia macam mana? Kadar pengangguran di kalangan belia Malaysia ini adalah sekitar 10.5%. Baik, itu nampak macam lebih rendah daripada kadar dunia. Tetapi yang kita kena faham bahawa secara relatif dalam mana-mana negara dan sebagainya, kalau peringkat dunia, relatifnya kadar pengangguran itu adalah lebih kurang 3 kali ganda untuk belia berbanding dengan dewasa, iaitu lebih umur 25 tahun sampai had bersara. Jadi, kalau contohnya, kalau dunia sebut kadar penganggurannya 13% untuk belia, kadar pengangguran untuk dewasa itu lebih tinggi lah, mungkin dalam 4% macam tu, 5%. Tapi di Malaysia ini yang kita kena berhati-hati. Kadar pengangguran di kalangan belia itu 10.5%, tetapi berbanding dengan kumpulan dewasa,
kadar dia adalah relatif dia sebanyak 6 kali ganda lebih teruk. Maksudnya, bila disebut soal purata dan sebagainya, memang nampak terkawal dan sebagainya. Tetapi dewasa untuk ekonomi sebelum PKP ini, kadar pengangguran untuk kumpulan dewasa ini sekitar 1.7%. Tetapi untuk belia 10.5%. Beza dia, jurang tu sangat besar. Jadi sebab itu yang dalam PKP ini, yang poin yang saya nak sebut dan kalau ada ruang dalam parlimen, sebab bila kita nak rangka soal skim bantuan dan sebagainya, yang kita kena faham bahawa apabila berlaku kejatuhan ekonomi, kalau ikut data-data sebelum ini, bila ekonomi itu merudum, kumpulan yang paling teruk terkesan adalah golongan pekerja belia. Sebab dia punya impak itu lebih besar dan berdasarkan sejarahnya memang orang muda ni akan menjadi antara yang paling terawal yang akan terpaksa menganggur. Jadi sebab itu yang kita tengok berdasarkan data tahun 1985, 86, 1997, 98, ini kegawatan ekonomi. 2008, 2009, kumpulan yang paling terkesan adalah di kalangan belia. Jadi yang persoalan yang kita timbul sekarang ini, tahun 2020, bila berlaku PKP, bila berlaku COVID-19, golongan mana yang paling terkesan bila ekonomi itu tidak berfungsi, yang ini yang kita kena tengok. Jadi sebab itu dalam isu pengangguran belia ini, saya rasa dia bukan hanya isu PKP sahaja, tapi secara strukturnya banyak perkara yang kita perlu lihat. Jadi sebagai mukadimah lah, saya pun nak bincang isu pekerja ini. Dia memerlukan kupasan yang lebih mendalam dalam soal memahami keadaan senario ekonomi dan juga kumpulan-kumpulan. Ada data yang buat yang ini soal umur, buat soal gender ataupun soal jantina, dan ada juga yang isu soal rumah dalam isu pekerjaan. Gambaran yang saya nak sampaikan bahawa perbincangan kupasan mengenai pengangguran di kalangan belia ini perlu diangkat dan bukan semata-mata kita nak bercakap soal politik. Walaupun politik itu memberi kesan secara langsung kalau di Malaysia ini dalam kedudukan dasar-dasar